Muhammad Hairi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Safaru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh slow-slow mula tuan-puan. Al-Fadil Faiz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian mingguan kita dalam kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan, tajuk yang kita sedang bincangkan perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam kitab kita ini menakalkan 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Kita sambung hari ini perkara yang ketiga daripada 21 perkara. InsyaAllah kita bincang hari ini dua tuan-puan, iaitu perkara yang ketiga dan juga perkara yang keempat. Dua perkara yang membatalkan sembahyang yang kita akan bincang pagi ini. Baik, muka surat 14 bagi tuan-puan yang ada kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Perenggan ataupun baris yang ke 6 dari atas, baris ke-6 dari atas, ketiganya daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, ketiganya daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu kedatangan hadas kecil ataupun besar. Baik. Tiga ataupun ketiga daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang ialah berlakunya perkara yang boleh menyebabkan hadas, sama ada hadas itu kecil ataupun hadas itu besar. Ketika kita solat, ketika kita sedang sembahyang, tiba-tiba berlaku salah satu daripada perkara yang boleh menyebabkan kedatangan hadas, sama ada hadas itu kecil maupun hadas itu besar, menyebabkan solat kita batal. Menyebabkan solat kita batal, bukan solat kita tak sah. Itu beza di antara istilah batal dan juga tak sah. Apa beza dia tuan-puan? Asasnya perbezaan di antara istilah batal dan juga istilah tak sah ini, dia walaupun dia sama tetapi dia ada beza dia. Makna dia sama tetapi beza. Kalau tak sah ini merujuk kepada permulaan daripada awal lagi tuan-puan kita solat, kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan yang tidak menepati syarat ataupun tidak menepati terma yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan yang tidak memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan di dalam 9 syarat sah, menyebabkan status solat kita dipanggil tidak sah, bukan batal. Contoh tuan-puan, kita solat dalam keadaan yang tidak menutup aurah, yang tak lengkap aurah kita. Kita tutup aurah tetapi tak lengkap, masih ada 1 inci nampak aurah di dalam solat, menyebabkan takbir Allahu Akbar dalam keadaan yang tidak memenuhi syarat ataupun terma 1 daripada 9 menutup aurah. Tiba-tiba takbir dalam keadaan tak komplit, tak perfect menutup aurah, dinamakan tak sah, bukan batal. Sama juga dengan takbir dalam keadaan orang yang ambil wuduk tak sempurna ataupun lupa ambil wuduk. Dia lupa nak ambil wuduk, tiba-tiba takbir Allahu Akbar. Apa status solat dia? Bukan batal tetapi tidak sah. Itu dia panggil beza di antara batal dan tak sah. Ataupun dia ambil wuduk tapi tak sempurna basuhan dia. Walaupun tak sempurna itu tuan sedikit sahaja, 1/2 inci tempat yang tak rata. Kawasan muka dia tak tahu di mana border, di mana kawasan muka yang wajib basuh, mana kawasan muka sunat basuh. Perbezaan border dan sempadan-sempadan yang wajib basuh, sempadan yang sunat basuh, dia tak tahu. Menyebabkan dia basuh dalam keadaan yang tak terbasuh kawasan wajib. Status dia dipanggil orang yang tidak mengambil wuduk.
Orang yang tidak sah mengambil wuduk, menyebabkan takbir Allahu Akbar dalam keadaan tidak ada wuduk, apa status salat dia? Tidak sah, bukan batal. Batal pula bagaimana cara tuan-puan? Batal ini, permulaan salat dia takbir Allahu Akbar dalam keadaan sempurna syarat sah. Dia jaga syarat sah sempurna, komplit 9. Dalam kitab kita ni sebut 9 syarat sah. Dalam kitab lain sebut 7. Ada yang kitab sebut 5. Tuan-puan tak kisah 5, 6 ataupun 7. Tapi asasnya lebih kurang sama. Dia punya konsep perbahasannya. Jadi, apabila takbir Allahu Akbar dalam keadaan sempurna, semua dia jaga syarat sebelum solat, tiba-tiba di tengah-tengah itu berlaku beberapa perkara ataupun satu perkara daripada 21 perkara yang boleh membatalkan sembahyang dia, menyebabkan tuan-puan status solat itu dipanggil batal, bukan tak sah. Itu perbezaan istilah fuqaha, istilah fiqh. Bila kita nak guna batal, bila kita nak guna tak sah. Itu secara detail dan tepat. Apabila kita menggunakan istilah agama, pastikan tuan-puan istilah yang betul, yang tepat menurut perspektif fuqaha. Baik, kita terus tuan-puan perbahasan tajuk kita pada hari ini. Kita nak bincang 2 tajuk sahaja hari ini tuan-puan. Yang pertamanya ialah perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Yang pertama iaitu berlakunya ataupun datangnya perkara yang boleh menyebabkan berlakunya hadas. Apabila dia buat perkara yang berlakunya hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, dipanggil batal solat dia. Di tengah-tengah solat, tiba-tiba dia wuduk dia batal, maka dipanggil batal solat. Yang kedua kita nak bincang ialah najis. Dia solat dalam keadaan ada najis yang tidak dimaafkan dalam sembahyang, maka solat dia itu tidak sah. Ataupun berlaku di tengah-tengah. Kalau dia berlaku di tengah-tengah solat, awalnya sah, berlaku di tengah-tengah solat, najis yang tidak dimaaf, kena dia, maka dipanggil batal solat. 2 perkara yang kita nak bincang pada hari ini tuan-tuan. Kita terus kepada perkara yang pertama ataupun dalam kitab kita ini urutannya yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ketiga daripada 21 perkara, kedatangan hadas, yakni kedatangan perkara yang menyebabkan hadas. Kecil atau besar, yakni hadas itu kecil ataupun besar. Jadi ketika kita solat, sama ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, tak kisah, ataupun ketika kita sebelum salam, hampir dah nak salam tuan-puan, 2-3 saat lagi nak salam, berlaku perkara yang menyebabkan hadas kecil ataupun hadas besar, maka status solat kita dipanggil batal. Baik, apa dia hadas tuan-puan? Kita nak ringkas saja tajuk ni tuan-puan, sebab kita nak fokus kepada tajuk yang kedua. Kita nak agak detail sikit tajuk yang kedua, iaitu perkara pembahagian najis yang dimaafkan di dalam mazhab kita. Itu kita nak fokus pada pagi ini. Kita ringkaskan perkara kedua ini. Perkara pertama ini iaitu perkara yang boleh menyebabkan hadas kecil ataupun hadas besar berlaku dalam solat, menyebabkan batal solat kita. Kita nak kena faham dulu tuan-puan, basic kita, back to basic balik, apa dia hadas. Hadas ini recall balik, saya just untuk apa panggil itu, refresh balik tuan-puan. Mudah-mudahan kita tak perlu hafal. Apabila saya ulang menyebabkan tuan-puan akan melekat di minda kita tanpa kita perlu hafal. Hadas ni tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Dia beza, ada 4 benda, tapi saya nak cerita satu je lah. Najis, yang kedua hadas, yang ketiga mustaqzar. 3 benda. 3 benda ini kita kena clear. Najis, mustaqzar ataupun najis, hadas, mustaqzar. 3 benda ini dalam fiqh dia benda yang basic, benda yang sangat fundamental yang kita perlu settlekan. Kalau kita tahu benda-benda asas ni tuan, insya-Allah kepahaman fiqh kita, apapun ilmu dia akan mantap. Dia bermula dengan basic. Tapi kalau kita skip basic, kita tak cakna basic, menyebabkan kita tak mampu untuk memantapkan kepahaman kita. Sebab tu basic sangat penting tuan-puan. Jadi hadas ini apa dia tuan-puan? Hadas ini dia panggil perkara yang tidak nampak. Perkara yang ataupun dia panggil kotoran yang tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi dia ini yamna'u yang boleh menegah daripada sah sembahyang. Apabila ada hadas tuan-puan, dia boleh menegah daripada sah sembahyang kita. Itu dia panggil hadas. Benda yang kesimpulan tuan-puan dalam bahasa kita, benda yang tak nampak, kotoran yang tak nampak untuk kita, tak boleh dikesan, yang tak boleh dikesan dengan panca indera kita,
tetapi dia ini boleh mencegah, boleh menghalang daripada sah sembahyang. Itu dipanggil hadas. Benda yang tak boleh kesan, tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, kalau orang tidak ada wuduk, kita tak boleh kesan dengan mata kita. Tidak boleh kesan dengan telinga kita. Hadas tidak boleh dengar dengan telinga. Hadas tak boleh tengok dengan mata. Tak boleh tengok dengan mata kita. Tak mampu nak tengok. Melainkan Allah buka kasyaf, baru dia nampak orang yang tidak ada hadas ataupun orang yang ada hadas. Melainkan wali Allah, Allah buka kasyaf, Allah buka penglihatan dia, menyebabkan penglihatan biasa dia Allah sikap, penglihatan dia jadi luar biasa. Dia nampak kotoran yang melekat di anggota orang yang tidak ada wuduk. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dia nampak bagaimana rupa air basuhan kali pertama orang yang mengambil wuduk, rupa dia hitam. Kenapa? Kerana itulah dia panggil air mengangkat hadas. Air basuhan kali pertama, iaitu dipanggil air mengangkat hadas. Sebab itulah Allah buka kasyaf al-imam Ahmad bin Hanbal, sehingga dia nampak menitisnya air basuhan kali pertama itu warnanya warna hitam. Kenapa? Kerana itulah dia kotoran yang kita panggil hadas, yang tak mampu dilihat oleh mata biasa. Tetapi kalau Allah buka kasyaf, maka dapat dilihat. Baik. Jadi kesimpulan tuan-puan, kalau orang tanya dia apa hadas? Hadas ini kotoran yang tidak dapat dikesan dengan panca indera kita, yang boleh menghalang dan menegah daripada sah sembahyang. Itu dia panggil hadas. Amrun i'tibari yaqumu bi'a'dha'il badan yamna'una sihhatis salah. Itu dia panggil hadas. Baik. Beza dia dengan najis. Najis ni benda kotoran yang dapat dilihat dengan panca indera. Kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera dan boleh menegah, menghalang daripada sah sembahyang. Sama. Najis pun boleh menghalang daripada sah sembahyang. Hadas pun tuan-puan boleh menghalang daripada sah sembahyang. Kedua-dua makna yang sama tetapi istilah berbeza. Kenapa saya sebut awal tuan-puan? Kerana kita bincang dua benda pada pagi ini. Pertamanya kita bincang orang yang batal solat ini apabila berlakunya perbuatan, salah satu daripada perbuatan yang menyebabkan hadas kecil ataupun besar. Yang keduanya kita akan bincang najis di tengah-tengah solat apabila kita kena najis yang tidak dimaafkan menyebabkan batal solat. Kita kena faham apa hadas dan kita faham apa najis untuk lebih clear dan lebih mantap kepahaman kita. Baik, kesimpulan tuan-puan, kita dah tahu apa dia hadas, kita tahu apa dia najis. Kedua-dua ini dia boleh menghalang dan mencegah daripada sah solat, dia boleh menyebabkan batal solat, boleh menyebabkan tak sah solat. Cuma kita nak kenal apa beza dua ni. Satunya najis, satunya hadas. Sebab kita tahu orang yang berada dalam hadas kita tahu, iaitu orang yang tidak ada wuduk dan orang yang berjunub. Sebab tuan-puan, hadas ini dia ada 3 pendetailannya dan ada asasnya ada 2 kategori hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Ataupun setengah kitab dia bahagi kepada 3. Ada hadas besar, ada hadas pertengahan dan ada hadas kecil. Tapi kita yang basic ni tuan-puan, kita ingat 2 sahaja, iaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Baik, settle. Baik. Dan ketiganya kedatangan perkara, yang hadas ni perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil ataupun besar. Tuan-puan, perkara yang boleh menyebabkan hadas kecil, kita recall balik ataupun kita tengok balik dalam kitab, dia ada 4 perkara yang boleh menyebabkan hadas kecil. Jadi kita tuan-puan, dalam solat, apabila kita berlakunya salah satu daripada 4 perkara itu, menyebabkan batal solat kita. Apa contoh dia tuan-puan? Contoh dia, hadas kecil, dalam solat tuan-puan, ada 4 perbuatan yang boleh menyebabkan hadas kecil. Kita dah tahu tuan-puan, hadas kecil apa dia, hadas besar apa dia. Kenapa dipanggil kecil, kenapa dipanggil besar. Saya pernah sebut sebelum daripada ni. Nak ringkaskan hari ni tuan-puan, saya tak ulang balik. Hadas kecil ni tuan-puan, dia berlakunya hadas kecil dengan salah satu daripada 4 sebab.
Sebab pertama tuan-puan apa dia? Sebab yang pertamanya ialah dia panggil hilang akal. Hilang akal sama ada dengan sebab gila ataupun sama ada dengan sebab pitam. Jadi hilang akal menyebabkan dia batal solat. Macam mana contoh dia tuan-puan? Contoh dia solat rakaat pertama okey. Rakaat kedua tiba-tiba rakaat kedua gila. Datang gila walaupun sekejap hilang akal dengan sebab gila. Walaupun sekejap tuan-puan, batal solat dia. Dia kena solat lain. Walaupun gila hanyalah 1 minit. Gila dia ini tuan-puan 1 minit sahaja. Tiba-tiba gila itu di dalam solat. Status solat dia batal. Kena ulang balik. Dah hilang, dah sembuh dah gila. Kerana gila dia sekejap saja, 1 minit saja. Maka dia, ambil wuduk lain. Kerana perkara batal wuduk tuan-puan, perkara batal wuduk gila. Sebab perkara batal wuduk yang pertama, dia panggil hilang akal. Dia panggil hilang akal. Sama ada hilang akal dengan sebab gila. Ataupun dengan sebab mabuk. Ataupun dengan sebab pitam. Contoh kedua apa tuan-puan? Contoh pertama gila. Contoh yang kedua hilang akal dengan sebab gila walaupun sekejap dalam solat batal. Yang kedua tuan-puan hilang akal dengan sebab apa dia? Dengan sebab penyakit. Sama juga penyakit. Penyakit apa? Yang penyakit popular ini tuan-puan dia panggil penyakit epilepsi ataupun penyakit sawan. Penyakit sawan. Penyakit sawan ni tuan-puan, dia ada yang hilang akal dan ada yang tak hilang akal. Kena tengok juga. Kalau dia kena tengah solat, sawan yang dia lupa, dia tak ingat langsung apa yang berlaku, itu dia panggil hilang akal. Ada yang sawan sekejap, dia tak hilang akal, dia sedar, dia realize. Cuma dia tak boleh berkomunikasi dengan orang luar. Ketika dia kena sawan, kalau kita tanya pengidap itu, kita tanya pesakit itu, dalam masa 1 minit ni, tahu dah apa yang berlaku. Dia kata saya tahu. Saya boleh dengar suara. Tetapi saya tak boleh nak buat apa. Dalam masa 1 minit, dia kena serangan fit 1 minit, tuan-puan. Dia tak boleh buat apa. Tetapi dunia luar, suara luar, dia boleh dengar. Tetapi dia tak boleh nak berkomunikasi. Dia sedang diserang ini dengan getahnya, bergegarnya, tangan dia, seluruh tubuh dia, tuan-puan. Dia menjadi keras. Itu dia panggil sawan. Maka sawan yang kategori, dia ada jenis-jenis kategori dia. Kalau kategori yang dia tak sedar langsung, itu hilang akal. Dia tak tahu, dia lupa. Ini ada yang jenis dia hilang akal, menyebabkan dia tak tahu apa yang berlaku sepanjang 2 minit kena serangan, dan selepas itu pun dia terpaksa ambil masa untuk ingat balik. Itu simptom orang sawan. Dia akan lupa, lost dia punya minda dia beberapa jarak jangka masa untuk dia nak kena ingat balik, dia perlukan masa. Maka kalau dia kena dalam solat tuan-puan, batal solat dia. Batal solat dia. Ini contoh hilang akal. Baik, kita ambil contoh lain. Habis tuan-puan. Contoh pertama, batal wuduk dengan sebab hilang akal. Kalaulah kena dalam solat, batal sembahyang dia. Sebab yang kedua, kita ambil 2 contoh saja tuan. Dia ada 4 sebab yang boleh menyebabkan berlakunya hadas kecil. Kita tak nak sebut 4 sebab ini. Kita ambil yang relate ataupun ini ada hubung kait sahaja dengan perkara batal solat. Yang kedua tuan-puan, perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil yang keduanya ialah apa dia? Dia panggil keluar sesuatu melalui salah sesuatu daripada 2 jalan. Sama ada jalan kubul, jalan depan, farah atau zakar, ataupun jalan dubur di belakang. Jalan belakang. Dia panggil al-khariju. Al-khariju min ihdas sabilaini minal qubuli wad duburi rihun au ghairihi illal mani. Jadi kesimpulan tuan-puan, perkara batal wuduk yang kedua ataupun perkara yang menyebabkan jadi hadas kecil yang kedua, keluar sesuatu, tak kira apa pun sesuatu ni. Sama ada sesuatu ni angin, sama ada sesuatu ini benda, sama ada benda itu najis ataupun tak najis, ataupun asap, ataupun suara sekalipun dikira syai', dikira sesuatu. Keluar sesuatu, keluar ini melalui mana tuan-puan?
Poin yang keduanya, melalui salah satu daripada dua jalan. Sama ada jalan depan, qubul, zakar atau faraj, ataupun jalan belakang, dubur kita. Kalaulah keluar sesuatu melalui faraj, ini poin dia. Keluar sesuatu melalui faraj. Asas sahaja. Kalau detail, faraj orang ini hidup, itu detail. Kita asas sahaja. Asasnya, asalkan keluar, poin yang pertamanya sesuatu, poin yang keduanya keluar itu melalui faraj, ataupun zakar, ataupun dubur, maka batal wuduk. Apabila batal wuduk, ketika mana kita sedang solat, batal solat kita. Batal solat kita. Mana contoh tuan-puan? Contoh, ketika kita takbir Allahu Akbar, rakaat pertama okey. Rakaat kedua tuan-puan, tiba-tiba yakin, bukan tak yakin, yakin kita dengar keluar angin melalui faraj kita. Keluar angin melalui dubur kita. Apabila keluar angin melalui dubur kita yakin, maka batal wuduk. Kenapa? Kerana batal solat. Kenapa? Kerana salah satu perkara yang membatalkan solat ialah berlakunya perkara yang menyebabkan hadas kecil. Ataupun bahasa kita, dipanggil berlaku perkara yang batal wuduk dalam solat, batal solat. Itu kata kunci dia tuan-puan. Dalam solat, perkara batal solat, sekiranya berlaku perkara yang jadi hadas kecil. Orang Melayu kita ni, tuan-puan, kalau hadas kecil dia nampak pening sikit, tak ada wuduk. Kalau berlaku perkara batal wuduk dalam solat, menyebabkan batal solat dia. Familiar di kalangan orang Melayu, tuan-puan, dia panggil tak ada wuduk. Dia panggil batal wuduk. Kalau dia kata hadas kecil, berlaku hadas kecil, berlaku hadas besar, dia agak tak familiar. Sebab tu dia agak pening sedikit. Ini istilah fiqh. Sama saja. Kita boleh guna batal wuduk, kita boleh guna jadi hadas kecil. Berlakunya hadas kecil. Apabila orang tak ada wuduk, tuan-puan, dia sedang berada di dalam hadas. Hadas apa dia? Hadas kecil, bukan besar. Kalau besar ini, berjunub. Itu besar. Baik. Dalam solat, tuan-tuan, contoh dia dalam solat, tiba-tiba keluar angin melalui farah dia, ataupun keluar angin melalui dubur dia. Kita panggil kentuk, tuan-puan. Keluar angin itu kita panggil kentuk. Tiba-tiba kentuk, batal solat. Kenapa? Kerana berlaku perkara yang batal wuduk. Ataupun juga keluar asap, sama saja. Tengah solat Allahu Akbar, dia yakin keluar asap ini melalui faraj dia. Keluar asap ini melalui dubur dia. Keluar asap ini melalui zakar dia. Dia yakin. Maka batal solat dia. Kenapa? Kerana keluar asap itu perbuatan yang menyebabkan jadi hadas kecil. Ataupun contoh ketiga. Nak beri tiga contoh. Contoh ketiga, ketika takbir Allahu Akbar, tuan-puan, tiba-tiba keluar sesuatu. Apa dia sesuatu? Suara. Juga termasuk sesuatu. Tiba-tiba keluar suara melalui dubur, dia yakin suara itu bukan datang daripada tangan, suara itu bukan datang daripada lengan dia, suara itu bukan datang daripada lidah dia. Tidak, suara itu datang daripada dubur dia. Suara bercakap itu dubur dia, maka boleh menyebabkan batal wuduk. Menyebabkan batal wuduk. Walaupun disebut di dalam kitab Al-Iman Az-Zarkashi, disebut dalam kitab Zakaria Al-Ansari, Tahrir Syarqawi. Walaupun suara itu zikir sekalipun, kalau zikir itu keluar daripada dubur, tuan-puan, batal wuduk. Apabila batal wuduk, menyebabkan batal solat kita. Itu penting, tuan-puan. Itu disebut dalam kitab Syekh Zakaria Al-Ansari. Baik, settle. Kesimpulan tuan-puan hari ini, satu perkara yang pertama, kita nak terus kepada perkara yang kedua. Perkara membatalkan yang kedua. Kita nak bincang dua sahaja. Jadi kesimpulan, perkara yang batal solat yang pertama, ataupun dalam kitab kita ini yang ketiga, apabila berlakunya perkara yang membatalkan wuduk di dalam solat, menyebabkan status solat kita batal. Kita kena ingat perkara batal wuduk ini ada 4. Salah satu daripada 4 berlaku dalam solat, menyebabkan batal solat kita. Sama ada hilang akal di dalam solat, batal solat kita. Ataupun keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, sama ada jalan depan ataupun jalan belakang, batal solat kita. Kenapa? Kerana kita melakukan perkara yang batal solat. Apa dia perkara batal solat? Salah satunya ialah
berlaku perkara yang menyebabkan hadas kecil ataupun hadas besar. Dalam bahasa mudah kita panggil berlakunya perkara yang batal wuduk dalam solat menyebabkan solat kita juga solat kita batal. Baik, settle. Itu kesimpulan yang mudah untuk kita faham. Kita terus kepada perkara yang kedua, perkara yang last pagi ni tuan-puan. Kita nak bincang dua perkara sahaja. Itu perkara yang batal wuduk yang keempat di dalam kitab kita ini. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Keempatnya daripada 21 perkara yang menyebabkan batal sembahyang. Apa dia? Kedatangan najis. Yang ini perkara yang menyebabkan najis. Kedatangan najis. Najis mana? Yang tiada dimaaf akan dia akan najis. Berlakunya atau kedatangan najis yang tidak dimaaf di dalam sembahyang ketika kita sedang solat, maka batal. Tetapi kalau ada najis itu di awal lagi ketika mana kita takbir Allahu Akbar, ada najis yang tidak dimaaf dalam solat di pakaian kita, ataupun dalam poket baju kita, di pakaian kita, di badan kita, di tempat sembahyang kita, menyebabkan takbir kita itu tidak sah, bukan batal. Tetapi kalau kita dah solat dalam keadaan yang settle, yang perfect, semua perkara, semua syarat sah, maka sah solat kita. Di tengah-tengah solat, sama ada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga ataupun hampir dengan salam, tiba-tiba datang najis yang tidak dimaaf kena pakaian kita ataupun kena badan kita, menyebabkan batal solat kita. Maka tuan-puan, hari ini kita nak bincang secara detailnya. Kita nak kenal najis yang tidak dimaafkan dalam solat. Yang paling pentingnya tuan-puan, kita kena tahu najis yang tidak dimaaf dalam solat. Walaupun dia najis, tetapi najis ini memang tidak dimaaf dalam solat. Walaupun tempat lain dia dimaaf. Sebab itu paling penting tuan-puan, untuk lebih tahqiq, lebih confirm, lebih mantap kepahaman kita, kita nak kena kenal kategori najis yang dimaaf ataupun yang tidak dimaaf di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Paling mudah tuan-puan ya, kalau kita tahu satu sahaja menyebabkan kita keliru tempat lain. Tapi okey dah, sebab yang paling penting sangat ialah kita kena tahu najis yang tidak dimaaf dalam solat. Cuma tambahan info, kalau kita tahu lagi najis yang dimaaf di luar solat, itu sangat membantu kita untuk lebih memahami fiqh di dalam bidang taharah. Baik, kita nak bincang tuan-puan hari ni lebih kurang ada 5. Saya nak sebut 5. Tajuknya ialah tuan-puan, tajuk dia ialah pembahagian najis yang dimaafkan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 semuanya. Ada 4 disebut dalam kitab Tahrir Syarqawi bagi Imam Zakaria Al-Ansari, dan juga disebut dalam kitab Al-Baijuri Ibnu Qasim. Dan satu lagi tambahan. Jadi kesemuanya kita sebut ada 5 jenis najis yang paling basic untuk kita tahu, untuk kita ingat tuan-puan. InsyaAllah, mudah-mudahan apabila tuan-puan ingat 5 najis, kategori najis ini, mantap tahqiq dan kejap kepahaman kita, kepahaman fiqh kita dalam bidang taharah. InsyaAllah boleh membantu. Baik. Pertama sekali tuan-puan, kita fokus dulu pembahagian dia ada 5 semua. Pertama kita fokus dulu yang ada kaitan dengan solat. Apa dia tuan-puan yang pertama? Ingat tajuk dia, saya ulang balik tuan-puan, tajuk ini sangat basic bagi orang yang dah biasa follow di tempat lain, dia dah ingat tuan-puan, tapi bagi orang baru follow saya, ini kali pertama, mudah-mudahan boleh membantu tuan-puan untuk lebih kejap, lebih mantap lagi pahaman dalam bidang taharah. Tajuk dia tuan-puan, pembahagian najis yang dimaafkan di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Asasnya ada 4, tapi detailnya ada 5. Kita nak sebut 5. Pertama apa dia tuan-puan? Pertamanya ialah najis yang dimaafkan dalam solat, tidak dimaafkan dalam air. Kita combinekan. Kalau setengah kitab tuan-puan, dalam kitab Syarqawi Tahrir, dia hanya sebut najis yang dimaaf dalam solat. Tapi combine dia ataupun dia punya hubungan dia tak sebut najis tidak dimaaf dalam air. Kita combinekan siap-siap untuk lebih mantap kepahaman kita. Untuk lebih mantap, lebih mudah tuan-puan, lebih mudah kita. Kita tak nak ambil masa panjang untuk gali belajar banyak kitab. Kita
apa panggil apa, combinekan beberapa kitab untuk kita ingat, membantu kita tuan-puan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, yang pertamanya ialah najis yang dimaaf dalam solat. Walaupun dia najis, tetapi dimaafkan dalam solat, tidak membatalkan solat. Tapi ingat, dia tidak dimaafkan dalam air. Ini penting tuan-puan. Sebab kenapa? Apabila dia tahu satu, dia akan implement benda yang sama, dia tahu tempat lain. Ini bahaya. Najis ini dimaaf dalam solat, tetapi tidak dimaafkan pada air. Air dia tak boleh ambil wuduk kalau ada najis ni. Tiba-tiba dia kata tak apa, tidak menjejaskan air kerana najis ini dimaaf. Ini bahaya, keliru tuan-puan. Kalau belajar basic tetapi dia tak berapa jelas kepahaman dia, menyebabkan tatbiq, praktikalnya tidak menepati. Dalam solat ia betul dimaafkan najis ni, tetapi di luar solat ataupun dalam air dia tidak dimaafkan. Tiba-tiba ada orang yang biasa dengar, dia kata najis ni dimaafkan. Dimaafkan dalam solat. Ya, betul. Tetapi tidak dimaafkan pada air. Sebab tu penting. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Najis, kategori pertama, dia ada 5 semua. Kategori pertama ialah najis yang dimaafkan pada solat ataupun dalam solat dan tidak dimaafkan pada air ataupun dalam air. Apa dia contoh tuan-puan? Satu je contoh, iaitu sedikit darah. Sedikit darah ni tuan-puan, dia dimaafkan pada ataupun dalam solat. Di pakaian kita ada darah sedikit, menitis darah ketika solat, boleh. Ataupun di pakaian kita darah sedikit, di badan kita darah sedikit, dimaafkan. Walaupun darah itu najis, tetapi najis dimaafkan di dalam solat. Dan tidak dimaafkan dalam air. Kalau air itu air sedikit, air yang tak sampai 2 qullah tuan-puan, menitis air, darah sedikit, maka auto secara terus dia merubahkan air itu jadi air mutanajis, walaupun tidak berubah salah satu sifat air, dia auto. Apabila najis tuan-puan, kalau darah, dia formula mudah, nanti kita akan belajar bab air dan bab najis basic besok. Kita akan bertemu dengan pembahagian air. Air ini tuan-puan, kalau air itu air yang mutlak masuk najis, formula dia, kalau air itu sedikit, dia auto, tak perlu tengok berubah tak berubah. Kalau air itu sedikit, dia masuk najis, walaupun sedikit najis itu, dia berubah tak berubah ciri air, tetap air itu menjadi najis. Air menjadi najis. Apa contoh dia tuan-puan? Saya dah beri contoh tadi, iaitu satu contoh, darah yang sedikit. Dhabit, catatan darah yang sedikit ni tuan-puan, apa dia? Catatan darah yang sedikit ini disebut di dalam kitab-kitab, iaitu 2 ekor nyamuk yang kenyam. Dhabit dia, catatan dia, darah yang sedikit ni tuan-puan, andaian, bukan tepat, andaian sahaja, iaitu sekadar 2 ekor nyamuk yang kenyam. Nyamuk ni tuan-puan, nyamuk yang muta'addi, nyamuk yang normal, bukan terlalu besar sangat, bukan nyamuk yang kecil sangat, nyamuk yang biasa. Nyamuk yang biasa ini, apabila dia gigit kita tuan-puan, darah dia kembang penuh, dia punya saiz badan dia akan gelembun. Maka gelembun besar itu tuan-puan, 2 ekor. 2 ekor nyamuk yang kenyan, apabila keluarnya darah daripada 2 ekor nyamuk yang kenyan itu, walaupun bertaburan, menitik banyak tuan-puan, dikumpulkan titik-titik di baju kita ni, kalau kumpulkan, kalau kumpulkan dapat 2 ekor nyamuk yang kenyan, maka dinisbahkan sedikit, jangan lebih. Kalau lebih daripada 2 ekor nyamuk yang kenyam, dinamakan darah itu banyak. Baik. Satu kategori tuan-puan. Jadi, inilah kategori pertama ni yang ada hubung kait dengan perbincangan kita pada pagi ini, iaitu berlakunya ataupun kedatangan najis yang tidak dimaaf. Bau pertama, najis ini dimaaf. Najis dimaaf. Sepatutnya kita ambil najis yang tak dimaaf dulu tuan-puan. Saya silap tadi. Saya terus ambil najis yang dimaaf dulu. Sepatut nombor 1 yang ada relate dengan kita ni, kita kena nomborkan najis yang tidak dimaaf dalam solat dulu.
Tapi saya dah tersilap, tak apalah, saya teruskan nombor 1. Patut nombor 1 kita ambil najis yang tidak dimaaf dalam solat dulu. Sebab apa? Sebab relate ataupun hubung kait dengan perkara yang keempat, perkara yang batal solat. Yang keempatnya ialah datangnya ataupun berlakunya ataupun jatuh ataupun kena najis yang tidak dimaaf dalam solat. Itu perkara yang relate. Tapi tiba-tiba saya ambil dulu tadi, terlupa. Saya ambil dulu najis yang dimaaf dalam solat dulu. Tak apalah tuan-puan. Yang jadi kategori yang pertama, najis yang dimaaf dalam solat, tidak dimaaf dalam air. Apa dia tuan-puan? Contoh satu saja, darah yang sedikit. Baik, yang kedua tuan-puan, kita ambil yang kedua. Yang kedua apa dia? Yang kedua ni yang hubung kait dengan tajuk kita. Iaitu najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf pada air, tidak dimaaf pada solat. Ini yang hubung kait dengan kita. Najis yang tidak dimaaf dalam solat, dimaaf pada air. Boleh kuk mana pun. Tu apa nak buat kuk mana pun boleh. Pusing kuk mana pun sama saja. Yang penting kena ingat, najis, kategori najis yang kedua, dia ada 5 semua kita nak sebut. Keduanya ialah najis yang dimaaf pada solat, dimaaf pada air, tidak dimaaf pada solat. Pada tu bahasa kitab tu apa? Makna fi zurfiyah. Kalau bahasa moden kita panggil dalam lah. Najis yang dimaafkan dalam air dan tidak dimaaf dalam solat. Najis ni tuan-puan, kalau jatuh dalam air, dimaafkan walaupun dia najis. Tidak berlakunya, tidak merubah status air jadi air mutanajis. Tetap air itu air mutlak, suci, boleh guna walaupun jatuh najis. Kenapa? Kerana najis ini dimaafkan pada air. Tetapi ingat, tidak dimaafkan pada solat. Ini penting. Kalau ada najis ni dalam poket kita tuan-puan, takbir Allahu Akbar, tak sah. Kalau ada najis dalam serban kita, najis ni, takbir Allahu Akbar, tidak sah. Ketika mana kita solat, berlakunya najis ini, jatuh najis ini pada pakaian kita, maka batal solat kita. Itu dipanggil najis yang dimaaf pada air, tidak dimaaf pada solat. Apa contoh dia tuan-puan? Disebut contoh dia dalam kitab-kitab, disebut dalam kitab Al-Baijuri Ibnu Qasim, dalam Hasyiah Baijuri disebut jelas, iaitu apa dia tuan-puan? Iaitu al-maitatu allati la dammu laha sa'il, iaitu bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir ketika dia hidup. Saya ulang balik tuan-puan, satu contoh jenis, spesies bangkai al-maitatu, spesies jenis bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir ketika hidup. Ketika hidup tuan-puan, dia ada darah, tak ada darah mana boleh hidup. Tetapi jenis binatang ini, kalau kita bunuh dia, dia tidak ada darah yang terpancup, tidak ada darah yang mengalir. Banyak spesies ni tuan-puan, disebut dalam kitab banyak. Seperti semut, seperti lalat, seperti nyamuk, seperti cicak, seperti kabur, seperti lipas, seperti madu, tuan-puan, lebah. Semua spesies ini, kalau kita waktu dia hidup tuan-puan, dia tidak ada darah yang terpancuk, darah yang mengalir laju, tidak ada. Ambil nyamuk tuan-puan, kita potong nyamuk, kita bunuh nyamuk, tidak ada darah yang mengalir. Darah itu darah kita kalau ada. Ambil semut tuan-puan, semut, seekor semut kecil maupun besar, kalaulah masa dia hidup, kita ambil dia, kita bunuh. Tapi jangan bunuh andai sahaja. Bunuh tanpa sebab tetap haram. Kalau bunuh ada sebab, baru tak haram. Maka spesies ini tuan-puan, jenis yang kita panggil al-maitatu ni, maitah, bangkai ni, yang tidak ada darah yang mengalir ketika dia hidup, maka kalaulah dia jatuh dalam air, tidak merubah air. Kenapa? Kerana dimaafkan pada air. Boleh ambil wuduk air itu, boleh mengangkat adah kecil dan boleh mengangkat adah besar. Tetapi kalau ada di pakaian kita, kalau ada di badan kita, kalau ada di tempat sembahyang kita, terkena kita, batal wuduk, batal solat. Dan kalau ada di pakaian kita takbir Allahu Akbar, takbir yang tidak sah. Kenapa?
kerana di baju kita, di pakaian kita ada najis yang tidak dimaafkan di dalam solat, tuan-puan. Banyak contoh. Semut, kita dah sebut tadi semut. Paling praktikal, paling orang panggil, tuan-puan, biasa berlakunya ialah semut mati dalam poket. Walaupun seekor semut mati dalam poket, dipanggil bangkai. Kenapa? Kerana bangkai itu, tuan-puan, apa dia bangkai itu? Dia panggil izalatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Ini juga disebut dalam kitab Hasyiah Baijuri Ibnu Qasim jilid yang pertama. Apa makna bangkai? Dalam orang Melayu kita, tuan-puan, kita nak orang panggil apa, nak jernihkan pemahaman Melayu dengan syarak. Melayu kita ni apabila sebut bangkai, dia hanya terbayang di minda kita bangkai benda yang besar. Kambing, bangkai kambing, bangkai lembu, bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai itik. Semut mati. Dia tak panggil bangkai. Semut apa ni? Ni semut mati. Ni lalat mati dalam gelas. Ni semut mati dalam air. Ni lipah dah mati dalam air. Ni apa dia? Lebah dah mati. Ni nyamuk dah mati. Dia tak panggil bangkai nyamuk. Dia tak panggil bangkai semut. Dia tak panggil bangkai lebah. Dia tak panggil bangkai lalat. Dia tak panggil bangkai lipas. Dia panggil bangkai tikus. Ya. Bangkai ayam. Ya. Itu pemahaman orang Melayu kita. Kita kena setting, perbetulkan pemahaman ini menurut kacamata syarak. Syarak meletakkan makna bangkai sama semua. Asalkan binatang itu hilang nyawa dia dengan tidak disembelih menurut prosedur syarak. Kalau binatang itu halal, kalau binatang itu haram dimakan, sembelih ataupun tidak memberi kesan, tetap sama, dinamakan bangkai. Kalau semua mati, tetap nama bangkai. Kalaulah lalat mati, tetap nama bangkai. Kenapa? Hilang nyawa. Izalatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Hilang nyawa tanpa disembelih mengikut prosedur syarak, dinamakan bangkai. Itu penting, tuan-puan. Apabila bangkai, tuan-puan, apa status bangkai? Najis. Umumnya kita tahu najis. Cuma kita sedang bincang tajuk khusus pada hari ini, tuan-puan. Najis yang dimaafkan di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Maknanya walaupun bangkai ini umumnya kita tahu najis, tetapi bukan semua tempat najis. Ada najis yang tidak dimaaf. Ada najis yang dimaafkan. Bangkai ini dimaafkan pada satu tempat dan tidak dimaafkan pada tempat yang lain. Jadi kategori yang kedua ni kita bincang apa dia, tuan-puan? Najis yang dimaaf dalam air, tidak dimaafkan dalam solat. Apa dia contoh dia? Iaitu bangkai yang jenis kena ingat jenis yang darah dia tidak mengalir waktu dia hidup. Tak mengalir waktu hidup, maka dipanggil bangkai ini dimaafkan dalam air, tidak dimaafkan dalam solat. Takbir Allahu Akbar, semut mati. Confirm mati di dalam poket kita. Tak sah takbir itu. Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba di tengah-tengah solat, tuan-puan nampak ada nyamuk, bangkai nyamuk mati. Di mana? Di poket kita, di celah-celah baju kita, celah-celah kacin baju, bangkai nyamuk. Kalau hidup tak kisah, penuh tubuh pun tak apa. Penuh tubuh lalat main hurun tengah solat Allahu Akbar. Bangkai ke tidak? Tidak bangkai. Kenapa? Ini lalat yang masih hidup yang hurun kita tengah solat. Allahu Akbar, penuh nyamuk. Musim sekarang ni, tuan-puan, musim nyamuk. Malam nyamuk banyak di mana-mana tempat kita. Di kampung, di bandar, sama saja musim nyamuk. Penuh nyamuk datang hinggap kita. Datang hurun kita hinggap. Adakah batal? Tak batal. Sembahyang Allahu Akbar, lebah datang tumpan baju kita. Tumpan hinggap di serban. Penuh lebah. Dia parking dalam 2 minit ketika kita tengah solat. Batal ke tidak? Tidak batal. Kenapa? Kerana lebah hidup, tidak ada najis pada kakinya. Kita nampak pun najis pada badannya. Tapi dia status dia hidup, maka tidak najis. Yang kita bincang ini adalah maitah, iaitu bangkai. Settle, tuan-puan, kategori yang kedua. Kategori yang kedua. Sebab tak ada orang tanya, tuan-puan, kalau bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid semua siap. Tiba-tiba buka serban, tuan-puan, tengok di serban ni 2-3 ekor dah. Dah 2-3 ekor, bukan seekor, tapi 2-3 ekor semut mati. Mati lama dah duduk dalam balutan serban. Nak serban dia jarang buka. Main serban ni, tuan-puan, main cabuk aja letak. Main cabuk letak.
nak buat tiap-tiap kali nak solat, tiap-tiap kali nak pergi belajar, nak balut malah dia solat, dia balut siap-siap, dia letak situ, seminggu dia pakai. Tiba-tiba lepas solat tengok ada najis. Batal ke tidak? Di sini tuan-puan kena tengok. Di sini dia ada ruang ihtimal. Dalam fiqh dia ada ruang ihtimal. Apabila selepas dia bagi salam, dia tak segera mendapati perkara yang batal solat. Dia bukan segera dapat. Kalau segera, dia ihtimal. Dia ada ruang. Kalau segera dapat tengok najis di poket dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa untuk dia tengok dengan bagi salam tu pun tidak ada ruang untuk ihtimal, untuk dia andai. Andai mungkin baru mati, tidak ada ruang. Sebab singkat sangat. Lepas dia bagi salam, terus dia dapati dalam poket dia ada bangkai. Dalam poket dia ada bangkai. Maka tidak ada ruang untuk ihtimal, solat dia tak sah, kena ulang balik. Tetapi kalau ada masa untuk ihtimal, untuk andai, ini ruang dia fiqh dia luas. Apabila situasi yang dia muassak, dia luaskan hukum. Ada mudayyak, ada sempit hukum. Dia tak boleh nak luaskan hukum, dia sempit hukum. Ada sempit, ada diluaskan. Nak tahu sempit, nak tahu luas, ini perlu kepada panduan ilmu untuk kita belajar. Apabila kita dah lepas bagi wirid semua, siap bagi doa, tuan-puan, lepas doa, baru tengok dalam serban kita ada bangkai. Dia kata bangkai rempuk. Baik, ada tak ruang ihtimal? Tidak ada. Kenapa? Panjang. Ada tak ruang ihtimal? Ada. Kenapa? Kerana panjang masa. Kita ihtimal ni andai, tuan-puan. Kita boleh andai mungkin dia mati semasa aku duk wirid tadi. Bukan mati masa belum aku semayang, ataupun bukan mati tengah aku duk semayang. Mungkin selepas aku bagi salam, masa aku duk wirid itu, mungkin ketika tu mati. Maka ada ruang ihtimal, tidak batal segera. Tak batal terus. Tuan-puan. Jadi status solat dia tidak batal. Tak perlu ulang balik. Sah. Baik. Kategori yang ketiga, tuan-puan. Kategori yang ketiga itu terus kepada kategori pembahagian najis yang dimah dalam mazhab Syafi'i, mazhab al-Imam Syafi'i. Dia ada 5 kita nak sebut semua, tuan-puan. 4 asas disebut dalam kitab Syarqawi, dan satu lagi tambahan disebut dalam kitab Riyadul Wardiyah. Yang ketiganya, tuan-puan, iaitu najis yang dimaafkan pada makan. Mudah. Ketiga, keempat, kelima ni simple saja. Yang penting ni kedua tadi, tuan-puan. Yang penting kedua. Ketiga, keempat, kelima sangat simple. Apa dia ketiga, tuan-puan? Najis dimaaf pada makan, tidak dimaaf pada solat. Ni nampak penting, nampak simple, tapi penting juga, tuan-puan. Penting. Kalau tak tahu yang ni, bahaya. Kalau tak tahu yang ni, tuan-puan, bahaya, menyebabkan sembahyang dia tak sah. Kenapa? Kerana dia tak tahu kategori najis yang dimaaf ketiga. Apa dia ketiga, tuan-puan? Najis yang dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada solat. Pada tu zarfiyah lah, tuan-puan. Tidak dimaafkan dalam solat. Maksudnya, tuan-puan, najis ini hanya dibolehkan, hanya dimaafkan dia pada makan. Dia makan boleh dimaafkan, tak najis. Tak najis, dimaafkan. Tak haram. Walaupun status dia najis, tetapi dibolehkan, dimaafkan dia makan. Tetapi di dalam solat tidak dimaafkan. Menyebabkan tak sah solat dia, menyebabkan batal solat dia. Apa dia, tuan-puan? Disebut di dalam kitab I'anatul Talibin. Boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin bab taharah. Apa yang disebut contoh ini? Iaitu, tuan-puan, ikan ataupun ayam ataupun daging, darah dia. Darah ikan, darah ayam, darah daging yang telah dibasuh mengikut prosedur basuhan syarak. Dia basuh ikut step, ikut langkah basuh. Cara membasuh najis sederhana. Ada 2 langkah. Follow langkah ni. Dia bersuci ikut prosedur syarak. Dia masukkan ayam, masukkan ikan dalam periuk dia, tiba-tiba keluar darah lagi. Dia masuk air, darah itu bercampur dengan air. Kita panggil apa, tuan-puan? Darah yang bercampur dengan air, darah ikan dia bercampur dengan air, kita panggil kuah. Kita ambil daging korban, tuan-puan, daging korban kita dapat hari ni 2-3 kilo di rumah kita ni. Basuh daging. Ini penting untuk orang-orang berada di dapur, tak kira lelaki maupun perempuan. Biasanya orang perempuan lah yang banyak di dapur. Kena tahu langkah-langkah bersuci menurut syarak. Kena tahu ada berapa langkah bersuci najis ringan, langkah bersuci najis sederhana,
menurut syarak, barulah sah boleh makan, dimaafkan. Dia basuh mengikut prosedur yang telah ditetapkan, daging tadi, kemudian dia masukkan dalam belanga, dalam periuk, dalam kuali. Tiba-tiba tuan-puan dia keluar darah. Dia keluar darah dan kita masukkan air dalam daging tadi, bercampurlah darah itu dengan air yang kita panggil apa dia tuan-puan? Yang kita panggil kuah. Kuah ikan, kuah gulai ikan, kuah gulai ayam, kuah gulai daging tadi tuan-puan. Kuah itu dimaafkan pada makan, tetapi tidak dimaafkan pada solat. Bahaya tuan-puan, kuah yang banyak, yang sedikit okeylah, sebab darah sedikit kan okey, kuah sedikit okey. Tetapi kalau kuah yang banyak, tuan-puan, tidak dimaafkan. Settle tuan-puan yang pertama. Yang ketiga, Yang ketiga, settle pembahagian yang ketiga. Jadi sebab itulah kalau tuan-puan baca kitab-kitab Jawi, majoriti tuan-puan akan bertemu kuah gulai ini dimaaf pada makan, tidak dimaaf pada sembahyang. Kalaulah baju kita ni, lengan baju kita tuan-puan, kita makan gulai, terselam masuk dengan dengan baju-baju kita ni dalam gulai, kemudian dia tak basuh, dia pergi solat Allahu Akbar, maka tak sah solat dia tuan-puan. Tak sah solat dia. Kenapa? Kerana ada najis yang tidak dimaafkan dalam solat, walaupun dimaaf pada makan. Cuma tuan-puan, ini saya sebut info tambahan saja supaya tidak mengelirukan tuan-puan. Dia majoriti ulama menyatakan najis. Semua ada segelintir. Dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar, dia kata najis kuah tu juga dimaafkan pada solat. Dimaafkan juga pada solat. Tapi majoriti ulama kita, terutama kitab-kitab Jawi, majoritinya ialah berpegang kepada kuah itu hanya dimaaf pada makan, tidak dimaaf pada solat. Melainkan sebahagian sahaja ada ulama mengatakan kuah tu juga dimaafkan pada solat. Tetapi majoritinya kuah tak dimaafkan pada solat. Melainkan dimaaf sedikit. Itu okey, sedikit kita dah tahu. Sedikit kuah dimaaf. Sebab apa? Sebab kuah itu darah. Sedikit darah dimaaf. Begitu juga tuan-puan, selain daripada kuah ikan yang dihasilkan daripada darah ikan, selain pada tu ialah bangkai. Kita makan ikan pekasan, tuan-puan, kita makan ikan pekasan. Ikan itu bangkai yang boleh dimakan. Tetapi ingat tuan-puan, sama juga pekasam itu dia hanya dimaafkan pada makan juga. Dia tidak dimaafkan pada pakaian kita. Ikan pekasan, budu, tuan-puan, apa lagi? Kalau Kelantan budu. Apa di sana ni? Cencalut. Budu, cencalut, belacan, tuan-puan, semuanya diproses daripada bangkai. Apabila diproses daripada bangkai, dia dimaafkan pada makan tapi tidak dimaafkan pada sembahyang. Di mana najis, tuan-puan? Berlakunya najis pada bangkai yang diproses ini, iaitu dia panggil keluarnya air danur, air bisa, hasil daripada proses pereputan. Setiap bangkai, tuan-puan, sama ada bangkai itu manusia ataupun bangkai haiwan, dia akan mengeluarkan air danur, air bisa apabila dia repuk. Tak kira bangkai apa. Bangkai haiwan ataupun bangkai manusia, beberapa hari dia akan keluar. Apabila dia repuk, tuan-puan, dia akan keluar air bisa. Maka air bisa itu dalam istilahnya disebut danur. Air darah bercampur dengan nanah, mengeluarkan air bisa yang berbau busuk tu, tuan-puan. Maka air itu status dia najis. Tetapi apabila kita repukkan dia, tuan-puan, kita buat pekasan, kita buat budu, kita gaul sekali, maka dia dimaafkan pada makan. Baik. Settle. Itu disebut dalam kitab Riyadul Wardiyah Syekh Ahmad Khatib. Kenapa Syekh Ahmad Khatib sebut? Dia itu penting ulama Melayu, tuan-puan. Syekh Ahmad Khatib ni walaupun dia hidup di negara Arab, dia menjadi imam di Mekah ketika itu, salah seorang tokoh yang sangat terkenal suatu ketika dulu yang menjadi imam dalam mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Bukan senang, tuan-puan. Di Mekah ini dia ada ketika dulu sebelum ditakluki oleh Wahabi, maka Mekah itu diperintah oleh Ahli Sunnah wal Jamaah
dan di Kaabah tu tuan-puan, sembahyang Kaabah 4 penjuru, ada 4 imam, 4 mazhab. Satu penjuru, satu mazhab. Ada 4 mazhab itu 4 imam serentak solat. Tidak berlaku sebaran, perselisihan, pertikaian. Tidak berlaku sebaran perpecahan yang diwawarkan oleh Wahabi sekarang ini. Seolah-olah mazhab ini boleh menimbulkan kekacauan, boleh menimbulkan pertelikahan di kalangan umat Islam. Ini hanyalah orang panggil pertupan peran saraf yang dimainkan oleh Wahabi sahaja. Sebenarnya dulunya pada awal sebelum diperintah oleh Wahabi, Mekah ini diperintah oleh Ahlussunnah wal Jamaah 4 penjuru, ada 4 imam. Setiap penjuru itu satu mazhab, dia ada imam yang dilantik. Jadi mazhab kita Al-Imam Syafi'i tuan-puan, salah seorangnya tokoh orang Melayu yang menjadi imam mengetuai jemaah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang bernama Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ini dia bukan orang Arab, walaupun dia menulis semua dalam bahasa Arab. Tak ada kitab dia tuan-puan. Seingat saya, tuan guru saya sebut, kalau silap saya boleh betulkan. Tidak ada kitab Syekh Wan Ahmad Khatib dalam bahasa Melayu yang masyhur lah. Kalau ada pun mungkin tak masyhur. Semuanya kitab dia dalam bahasa Arab. Salah satu kitab masyhur dia Al-Iqna'un Nufus, membincangkan tentang wajib ataupun tidak zakat wang kertas. Dan salah satu juga kitab popular dia, nama dia ialah kitab Riyadul Wardiyah. Dalam kitab Riyadul Wardiyah ni tuan-puan membincangkan tentang najis yang dimaafkan seperti budu, belacan. Orang Arab dia tak ada budu, tak ada belacan, tak ada cencaluk, dia jadi tak sebut dalam kitab Arab. Itu penting kepada penulis kita Melayu untuk bagi guideline kepada kita. Baik, saya tuan-tuan terus kepada pembahagian keempat. Kita dah masa hampir tamat. Kita tak nak ambil masa lama tuan-tuan, sebab kita setiap minggu kita ada kelas, jadi kita lebih kurang sejam, kalau lebih pun sikit sahaja. Kita terus kepada pembahagian yang keempat tuan-puan. Terus kepada pembahagian najis yang dimaafkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang keempat. Yang ketiga dah settle. Najis yang dimaaf pada makan, tidak dimaafkan pada sembahyang. Contoh dia ialah darah ikan yang bercampur, darah ikan yang telah dibasuh menurut prosedur syarak, kemudian keluar darah yang bercampur dengan kuah, bercampur dengan air yang kita panggil kuah gulai, itu dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada sembahyang. Contoh yang keduanya ialah budu, cencaluk, belacan, umpamanya itu dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada sembahyang. Kalau kena budu tuan-puan, budu ni kadang-kadang orang Kelantan, setengah orang tu dia kalut sangat, makan budu habis di janggut-janggut apa, di misai-misai ni budu, dia minum budu tuan-puan, lupa nak basuh betul-betul solat, maka tidak sah solat dia. Kenapa? Di janggut dia masih ada najis, tidak dimaafkan pada solat. Di misai dia masih ada najis, tidak dimaafkan pada solat. Kita mudah tuan-puan ambil formula. Najis kan boleh makan, takkan najis? Kita ambil borong tuan-puan. Boleh makan tu dimaaf pada makan, tak semestinya dimaafkan pada sembahyang. Sebab tu kita kena tahu apabila dia najis, maka ada najis yang dimaafkan pada makan, ada najis yang dimaafkan pada air, ada najis dimaafkan pada solat. Tiga tempat ini yang kita kena tahu. Mana najis dimaaf pada sembahyang, mana najis yang tidak dimaaf pada sembahyang, mana najis dimaaf pada makan, mana najis yang tidak dimaafkan pada makan, mana najis dimaafkan pada air, mana najis yang tidak dimaafkan pada air. Jadi tiga tempat ini asas untuk kita tahu. Baik, terus kepada yang keempat tuan-tuan, ada 5 saja saya nak sebut. Yang keempatnya ialah najis yang tidak dimaafkan pada semua tempat. 4 ni mudah saja. Pada semua tempat najis tidak dimaafkan. Najis tidak dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada makan. Semua. Apa contoh dia tuan-tuan? Mudah. Selain daripada contoh-contoh yang tersebut, selain daripada contoh najis yang dimaafkan pada makan, selain daripada najis yang dimaafkan pada sembahyang, semua contoh. Jadi sangat mudah yang ni. Tak perlu ingat pun. Tumpuan hanya ingat 3 lagi. Yang ni semuanya. Tai, air kencing, nanah. Tu dipanggil najis, tidak dimaafkan pada semua. Dan yang kelima tumpuan, last sekali yang kelima. Apa dia yang kelima? Yang kelimanya ada soalan sekejap lagi saya akan tengok tumpuan. Yang kelima tumpuan, last sekali ialah najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Apa dia yang kelima? Tambahan. Yang asalnya 4 tumpuan. Yang asasnya ada 4.
Tuan-puan ingat 4 ni dah okey. Tapi yang kelima ni tambahan. Apa dia yang kelima? Najis yang dimaafkan. Maaf apa? Maaf pada solat. Apa dia tuan-puan? Dia tak ada isu makan, tak ada isu air ni. Kenapa? Kerana najis yang halus, yang tidak nampak dengan mata yang mutaaddi, mata yang adi, mata yang sederhana. Najis halus yang tidak dapat dilihat dengan mata yang sederhana. Maksud mata sederhana apa tuan-puan? Pandangan yang tidak terlampau tajam dan pandangan yang tidak terlampau tumpul. Pandangan yang tidak terlampau kelabu. Kalau kelabu kena pakai spek ni, najis depan mata dia pun dia sepak tuan-puan. Tarik depan mata pun dia tersempak. Itu mata kelabu. Kena pakai spek. Dan mata taklah terlampau tajam sangat. Sampai virus pun dia nampak. Itu tajam sangat. Allah Ta'ala buka kasyaf dia. Sampai hadah pun dia nampak. Itu orang panggil mata yang tajam. Ini mata yang mutaaddi, mata yang sederhana. Mata yang sederhana tak nampak najis ni. Maka dimaafkan juga tuan-puan. Apa dia? Disebut dalam kitab, iaitu ketika mana kita kencing tuan-puan, dia akan naik uap. Ketika mana kita kencing waktu pagi, maka dia akan naik uap itu. Uap yang naik itu bukan yang terpancuk tu. Terpancuk kita nampak kecil tu. Yang halus tu tuan-puan, terpancuk di baju kita, kita nampak halus tu. Walaupun halus, kita perasan naik pancuk macam buih tu di baju, itu kita nampak. Nampak tidak dimaafkan. Ni najis tak nampak. Macam mana tak nampak? Dia bercampur buih, uap saja naik di jubah kita. Ketika kita mana kecing waktu pagi tuan-puan, maka dia akan keluar uap. Orang kecing, air kecing yang sihat tuan-puan, dia akan naik uap. Uap dia naik macam asap tuan-puan. Macam asap naik itu, maka itu dimaafkan. Baik, itulah dia tuan-puan hari ini. Kita bincang ada 4 najis yang dimaafkan, asas kategori asasnya najis dimaafkan, ataupun tambahan sedikit tadi 5. Tambahan yang ke-5 tu tambahan, iaitu 5 kategori najis yang dimaafkan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-puan, kita akan sambung perkara yang membatalkan solat yang ke-6, yang ke-5 minggu depan, iaitu syak pada niat ataupun pada takbiratul ihram. InsyaAllah kita akan bincang bagaimana cara syak pada niat ataupun syak pada takbiratul ihram minggu depan, yang ke-5 dan juga yang ke-6 insyaAllah minggu depan. Baik, serta hari ini tuan-puan, walaupun nampak asas, walaupun nampak simple, tetapi sangat asas, sangat fundamental untuk kita betul-betul faham, betul-betul hadan bagi kita clear fiqh kita tuan-puan. Fiqh ataupun apapun ilmu tuan-puan, mudah saja untuk kita mantapkan kepahaman. Kita fokus bina kita punya foundation. Maksud apa tuan-puan? Bina kita punya asas, cakna asas, fokus asas, back to asas, mantap asas. Insya-Allah tuan-puan, kita punya kepahaman tinggi kita tak akan goyah, kita mudah untuk faham yang tinggi-tinggi. Tetapi kalau asas pun tak faham, tak tahu apa dia najis, apa dia hadas, apa dia mustaqzar, tak akan boleh bincang isu-isu yang tinggi, tak akan faham. Kenapa? Kerana basic dia tak faham. Dia tak tahu apa itu hadas. Pembahagian hadas pun tak tahu. Kenapa panggil hadas besar pun tak tahu. Kenapa hadas kecil pun tak tahu. Ada berapa hadas tak tahu. Ada berapa sebab yang menjadi hadas kecil, 4 pun dia tak tahu. Apa beza dengan najis? Najis ni ada berapa? Najis ringan, najis berat, najis sederhana. Kenapa panggil najis? Dia tak tahu. Apa dia mustaqzar? Apa status mustaqzar? Apa hukum mustaqzar? Pun tak tahu. Maka apabila benar basic dia tak tahu, dia lupa, dia tak ambil tahu, menyebabkan asal perbincangan yang tinggi lagi dia akan payah faham. Tuan-tuan, dia akan tak faham. Baik, saya cuba tengok tuan-tuan kalau ada soalan yang boleh saya respon balik. Kalau sebelum sembahyang, Din Al-Fadil, Din, kalau sebelum solat kita kibas serban sebelum pakai, ada 2-3 ekor bangkai semut jatuh, boleh pakai tak serban tadi atau kena basuh? Tak payah basuh, boleh pakai. Sebab itu najis yang kering. Najis kering lain, najis basah lah. Najis basah lain. Najis kering dia tak kisah, dia tak menjejaskan. Okey, seterusnya. Mana tadi? Hilang tadi. Seterusnya.
dia hilam. Din, yang soalan Din tadi dia hilam. Saya baca yang tak hilam. Saya pun tak pasti kenapa dia tak boleh cari ni, dia hilang. Okey lah. Ada balik. Kalau yang sedikit, kadar 2 ekor juga ke? Betul. Sedikit sama je, Din. 2 ekor nyamuk. Kalau ikan masin, ikan kering dalam kategori bangkai juga ke? Ya. Dia ikan kering, ikan masin, ikan pekasam, dia kategori bangkai yang boleh dimakan. Bangkai ni dia boleh dimakan. Ini memang pengecualian. Allah Ta'ala Nabi sebut, bangkai yang dikecualikan boleh makan, iaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Bangkai belalang, bangkai ikan ini pengecualian boleh dimakan. Tetapi isu dianya ialah pada solat. Makan okey. Makan okey. Kalau pekasan, Kak Khalidah tanya, kalau pekasan ikan ustaz yang telah dibuang bersih perut dia, baru buat pekasan pun sama juga hukum dia. Dia ada 2 isu di sini. Ikan pekasan, tuan-puan, ada 2 isu. Pertamanya ialah isu perut yang tidak dibuang. Yang keduanya ialah isu air danur, najis. Kedua-dua ini najis, tuan-puan. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Ikan pekasan dia tak dapat dielak. 2 najis. Dia elak 1, ada 1. Tak boleh elak 2-2. Pertamanya apa, tuan-puan? Pertamanya ikan pekasan yang kecil. Kalau ikan kecil, maka dimaafkan, tak perlu kita buang perut dia. Boleh makan dengan perut-perut. Kalau ikan kecil, tuan-puan, dimaafkan, tak perlu buang perut. Boleh bedal dengan perut-perut. Nak tahu besar ataupun kecil saiz dia macam mana, tuan-puan? Disebut di dalam kitab, Syekh Al-Nawawi Bantani. Disebut oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab dia, cara nak ukur besar ataupun kecil. Kalau saiz tu 2 jari, tuan-puan, 2 jari dianggap kecil. Kalau besar daripada saiz 2 jari dianggap besar. Apabila ikan besar, mesti buang perut dia. Tak dimaafkan makan najis dalam perut. Mesti buang perut dia. Kita boleh makan, kalau ikan kecil boleh makan dengan perut-perut. Kalau ikan besar, mesti buang perut. Najis dalam perut tidak dimaafkan. Isu yang kedua, tuan-puan, kalau kita nak buat pekasan, isu yang kedua, kita dah buang perut dia. Walaupun ikan tu besar. Ataupun ikan tu kecil, tapi kita ni jenis cermak, tak nak makan perut ikan. Walaupun ikan tu kecil, nak buang juga. Adakah tetap najis? Ya, jawab dia tetap najis pada solat. Najis itu dimaaf pada makan, tapi tak dimaaf pada solat. Kenapa, tuan-puan, tak dimaaf pada solat? Dah buang dah perut. Perut buang, itu isu najis pada makan. Tapi pada solat, kerana keluarnya air najis, air bisa yang kita panggil air danur. Air danur yang keluar daripada bangkai yang repuk, dia akan keluar danur. Danur itu najis, tuan-puan. Danur itu najis. Cuma najis itu dimaaf pada makan, tidak dimaaf pada solat. Tuan-puan, jelas. Jadi belacan, budu, cencaluk, pekasan, kalau kena pakaian kita ketika solat, tak boleh. Kena basuh dulu. Sebelum solat, lepas makan, kita basuh tangan betul-betul, basuh mulut betul-betul, basuh janggut betul-betul. Kalau ada tangan, basuh betul-betul, baru solat takbir Allahu Akbar. Kenapa? Kerana dia dimaafkan pada makan sahaja. Tidak dimaafkan pada pakaian kita. Baik, itulah dia, tuan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi kepahaman, kita diberikan kekuatan untuk beramal. Ada 2 isu tu. Sebab itulah kalau tuan-puan biasa dengar, tuan-puan, dalam kitab jenazah, apabila orang mati 2-3 hari dah repuk, dia akan keluar air bisa, dia bau, tuan-puan. Dan kita orang yang menguruskan jenazah waktu tu, dia di tangan dia melekat apa dia, tuan-puan? Air bisa, kan? Apa hukum dia basuh? Bukan sunat, wajib. Wajib dia basuh. Kenapa? Kerana air bisa yang melekat di tangan dia, melainkan dia pakai glove lah. Ini contoh sajalah. Kalau dia tak pakai glove, kena tangan dia terpencik di baju dia, wajib basuh. Wajib basuh, bukan sunat basuh. Kenapa? Kerana air bisa yang keluar daripada mayit itu, hukum dia adalah najis. Mayit tak najis, tapi air bisa itu, keluarnya air bisa, maka najis air bisa tersebut. InsyaAllah, tuan-puan, kita akan jumpa lagi minggu depan dalam tajuk yang sama. Kita akan sambung minggu depan tajuk yang ke-5 dan tajuk yang ke-6. 2 perkara yang membatalkan sembahyang. InsyaAllah hari ini kita bincang 2 perkara. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman yang baik, kepahaman yang jelas dan juga kekuatan untuk kita beramal. Terkadang, tuan-puan, ilmu ada, tapi ketika mana nak beramal, dia lupa ataupun dia tak datang pun ilmu kita suluh. Ilmu kita tak guide kita. Itu dia panggil ilmu yang tak boleh bantu kita. Itu dia panggil ilmu yang tidak bermanfaat, tidak ada benefit untuk kita.
maka elakkan minta jauh daripada Allah Ta'ala. Kita minta selalu tuan-puan, doakan, ya Allah berikanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Sebab itulah di awal doa, kalau tuan-puan perasan, setiap kali kita buka majlis kita dengan doa, Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat. Wanfa'na, ya Allah, manfaatkan kami bima 'allamtana, dengan ilmu yang kami belajar, ya Allah. Kita minta doa, Allah berikan ilmu kepada kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah berikan keikhlasan kepada kita. Wa ja'alna minal mukhlisin, ya Allah, jadikanlah kami ni, ya Allah, orang yang ikhlas menuntut ilmu semata-mata kerana kamu. Bukan menuntut ilmu kerana free, bukan menuntut ilmu kerana kawan ajak, tidak. Tetapi menuntut ilmu semata-mata kerana perintah Allah, semata-mata kerana nak menjaga ilmu Allah, semata-mata kerana nak elakkan diri kita daripada jahil. Itulah dia. Ada 7 level ikhlas yang saya pernah sebut sebelum daripada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pagi. Besok pun fiqh juga, tapi bab air besok, bab asas. InsyaAllah terima kasih kepada pihak penganjur dan juga tuan-puan semua.